Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bertemu kita kembali di sesi perbincangan tata bahasa asas bahasa Arab. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang bagaimana hendak membentuk wazan, suruhan dan larangan bagi kumpulan kata kerja yang keempat, iaitu af'al. Pelajaran kita sekarang ni iaitu pelajaran yang ke-11. Kalau kita boleh pergi ke muka surat 161, iaitu kita sekarang sedang bincangkan wazan umum, iaitu pecahan bagi setiap wazan 5 bagi kumpulan kata kerja kumpulan pertama hinggalah kumpulan ke-10. Ini perbincangan kita sekarang ni lah. Jadi kita tahu wazan 5 ni ialah seperti yang terpapar ni. Wazan 5 ni telah berlaku, dimulakan dengan telah berlaku, iaitu fa'al, itu kumpulan pertama. Yaf'al, sedang berlaku. Fa'il, pelakunya. Maf'ul, yang dilaku, dan fa'il, kata terbitannya. Itu ialah kumpulan pertama. Dalam pelajaran sekarang ni kita nak membincangkan tiap-tiap kumpulan ni dia ada pecahan-pecahan dia sendiri, dan kita pun telah bincangkan bagaimana daripada fa'al menjadi untuk menunjukkan kepada fa'al pada asalnya menunjukkan kepada lelaki. Fa'al bermakna dia telah buat. Kalau perempuan, fa'alat. Itu pun kita telah bincangkan sebelum ni. Mungkin boleh dirujuk untuk memantapkan lagi lah. Kalau perempuan, fa'alat. Kalau kamu, fa'alta. Kalau kamu perempuan, fa'alti. Dan kalau saya, fa'altu. Dan juga pecahan-pecahan dia menunjuk kepada bilangan ramai. Begitu jugalah sedang berlaku begitu. Ada bentuk-bentuk wazan-wazan dia yang menunjukkan kepada lelaki ataupun perempuan, ataupun bilangan dia seorang ataupun ramai, ataupun pihak yang bercakap ataupun yang dilawan bercakap, dan pihak yang dipertuturkan tentangnya. Jadi ini pecahan dia lah yang kita telah buat daripada 1 hingga ke 10. Tapi sekarang ni kita nak masuk satu lagi pecahan berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku, iaitu daripada kata kerja sedang berlaku dibentuk wazan menunjukkan suruhan dan larangan. Yang kita telah buat ni, dan insya-Allah kita nak habiskan lah pada hari ini. Kita nak habiskan setakat yang kita mampu daripada kumpulan keempat, iaitu daripada sedang berlaku yuf'il, bagaimana dia membentuk kata kerja suruhan dan larangan. Dan setakat yang kita mampu nanti sampailah kita nak habiskan sehinggalah kumpulan ke-10. Pada umumnya suruhan dan larangan itu terbentuk daripada kata kerja sedang berlaku, iaitu dengan membuang ya di sini. Kita replace ya, dan kita gantikan dia. Ya di sini telah digantikan, telah dibuang. Asalnya ialah di sini yaf'al. Asalnya ialah yaf'al, tapi telah dibuang. Tetapi oleh kerana fa di sini mati, jadi terpaksa digantikan ataupun diletak huruf lain, iaitu hamzah ataupun alif di awalnya untuk membolehkan menyebutnya. Jadi pada asalnya ini tak boleh sebut ni, pasal tiba-tiba dia mati, nak sebut macam mana. Jadi ditambahlah alif untuk menjadikan dia bagaimana nak menyebut, iaitu di sini if'al. Di sini boleh sebut kerana bahagian fa ni tidak mati. Jadi dia akan untuk membuat suruhan, dia akan dibentuk setelah dibuang ya di sini, yufa'il, dia akan jadi fa'il. Itu ialah untuk menyuruh. Begitu juga kumpulan yang ketiga, setelah dibuang ya di sini, yang asalnya fa'al telah berlaku, yufa'il sedang berlaku. Jadi untuk membentuk kata suruhan, dia buang yufa'il, dia buang yu, iaitu ya bagi depan tu, tinggallah dia fa'il. Inilah dia bentuk kata kerja suruhan. Dan nombor 4 nanti kita akan bincang, iaitu oleh kerana fa di sini setelah dia buang yuf'il, asalnya kalau kita boleh kembalikan ya, asalnya ialah yuf'il. Kalau lihat di nombor 4 ya,
Ini gambaran asal, gambaran awal. Jadi kita telah buang ya di situ, tinggallah fa, tapi fa ni berbaris mati. Jadi nak sebut macam mana, dia kena tambah alif di awalnya. Alif. Dan kita telah bincang di sini bahawa kalau kata kerja pertama, alif di sini dia baris sama ada baris bawah ataupun baris depan. If'al ataupun if'il ataupun uf'ul. Ini kita telah bincang, kan? Boleh, insya-Allah boleh rujuk lah. Jadi di sini kita dapati bahawa alif ni di baris bawah ataupun baris depan. Jadi di sini yang kumpulan yang keempat ni dia akan dibariskan dengan baris atas. Jadi af'il. Cara sebutan dia lah af'il. Jadi di samping kita faham bagaimana dia berubah, kita hanya perlu menghafal je lah. Jadi kalau ada suruhan yang bermula daripada a pada atas, af'il seperti aslim ataupun anzil dan sebagainya, itu kita tahulah bahawa dia datang daripada kumpulan yang keempat. Jadi kalau di sini seterusnya, ni sebagai gambaran awal. Kalau di sini tafa'al, asalnya ya tafa'al, kita buang ya, dan oleh kerana ta ni tidak dia berbaris, jadi tak perlu dah ditambah mana-mana huruf di awalnya. Jadi terus sahaja tafa'al, kerana asal dia ya tafa'al. Begitu juga dengan nombor 6. Walaupun zahirnya nampak sama dengan ni, tapi mengikut konteks kita tahu bahawa ini ialah untuk menyuruh. Jadi asalnya kata kerja sedang berlaku ya tafa'al, tetapi kalau setelah buang ya, tinggallah dia tafa'al untuk menyuruh, untuk membentuk wazan menyuruh. Dan begitu juga di sini asalnya yan fa'il, tapi setelah dibuang ya dan nun ni baris mati, jadi nak sebut macam mana, dia tambahlah alif di awalnya, jadilah dia in fa'il. Jadi di sini asal kata kerja sedang berlaku dia ialah yafta'il, tapi setelah dibuang ya, fa ni baris mati, jadi tak boleh nak sebut berbaris mati ni, ditambah alif di awalnya dan disebut ifta'il untuk membuat bentuk suruhan. Dan begitu juga di sini asalnya yaf'alu, ya setelah dibuang, tinggal fa ni yang berbaris mati, tak boleh nak sebut, jadi boleh tambah alif untuk menunjukkan kata kerja suruhan. Dan begitu juga yang kumpulan ke-10 ni, dan kita akan buat selepas ni insya-Allah. Kita akan ulang balik. Tapi nak kasih gambaran awal, asalnya ialah yastaf'il, tapi setelah kita buang ya, jadi nak sebut sin baris mati ni tak boleh, dia letaklah alif. Letak alif di awalnya dan dibariskan bawah istaf'il. Jadi istaf'il itu ialah wazan untuk menyuruh. Yang ini istaf'al beza. Istaf'al kata kerja telah berlaku. Kalau kita sebut istaf'il menunjukkan bahawa menyuruh sesuatu. Contohnya istaghfar, telah meminta ampun. Kalau istaghfir itu ialah arahan, mintalah ampun. Jadi itu sebagai gambaran awal. Jadi kita boleh kembali kepada perbincangan kita, iaitu muka surat sekarang ni 127. Dan 127 ni kalau lihat di paparan kita sekarang ni, kita akan membincangkan tentang kumpulan kata kerja keempat, iaitu af'al. Daripada jadual yang umum tadi, kalau kita lihat semula, ini kata kerja yang pertama. Jadi sekarang kita nak lihatlah setiap kumpulan kata kerja ni, nak lihat bagaimana kita nak buat wazan suruhan dan larangan. Jadi sekarang ni kita dah bincangkan, telah berlaku begini bentuk dia. Pada semua kategori ini, semua kumpulan kata kerja telah berlaku, dan sedang berlaku pun telah kita bincangkan. Daripada yaf'al untuk kumpulan pertama, yufa'il kumpulan kedua, yufa'il kumpulan ketiga, dan seterusnya sampai yastaf'il kumpulan ke-10. Dan daripada kumpulan kata kerja sedang berlaku ni, kita nak melihat sekarang bagaimana kata suruhan dia dibentuk, dan daripada itu kata larangan dia. Baik, kita kembali kepada nota kita atau buku ni, iaitu muka surat 127. Kita lihat iaitu kumpulan kata kerja 4, iaitu af'al, dan contoh kita gunakan ialah aslam. Af'al ni telah berlaku, dan aslam telah berlaku juga, tak maksudnya telah menyerah. Aslam maknanya menyerah. Baik, kalau af'al, kita mungkin boleh catat di sini sikit. Kalau af'al kata kerja sedang berlaku dia bagaimana? Yuf'il. Kemungkinan kita boleh tulis di buku masing-masing untuk apa ni, sebagai panduan. Jadi kalau aslam telah berlaku, kalau sedang berlaku dia ialah yuslim, berdasar pada wazan yuf'il.
Ini af'al telah berlaku, yuf'il sedang berlaku. Aslam telah berlaku, yuslim sedang berlaku. Jadi berdasarkan kepada yuslim, kata kerja suruhan dan larangan dia bentuk. Jadi di sini kita buang ya di sini, tinggallah ini ya. Jadi dia letak alif di awalnya untuk membolehkan sebutan fa yang beri mati ni. Jadi af'il di sini kan kalau kita buang ya di sini, dia akan beri mati, tinggal beri mati. Jadi kalau saya putihkan dia ya. Tinggal fa, ain, lam. Dia nak sebut macam mana fa beri mati ni. Itu pasal diletakkan hamzah di awal dan dibariskan yang bahagian atas untuk membolehkan sebutan. Jadi af'il daripada asal yuf'il di sini ya. Jadi af'il ialah untuk menyuruh. Jadi wazan di umum ni ialah af'il untuk lelaki. Kalau perempuan af'ili, ada tambah ya di akhirnya. Dan kalau ramai af'ilu, dan kalau ramai perempuan af'ilna. Jadi kalau kita gunakan aslam yuslim, jadi kita letak yuslim di sini, kita buang ya. Okay, kalau saya boleh tulis mula yuslim. Kalau dibuang ya di sini, jadi tinggallah nak sebut pun tak boleh. Jadi ditambah alif dan dibariskan atas. Itu aslim. Aslim. Cara menyebut untuk menyuruh seorang lelaki, iaitu serahlah, menyerahlah kamu. Dan daripada itulah kata kerja terbitan ini datang perkataan Islam. Af'al, yuf'il, muf'il, muf'al dan if'al, iaitu Islam. Baik, untuk lelaki aslim. Kalau untuk perempuan letak dia ya di akhirnya, aslimi. Jadi ini memang bentuknya standard ya, untuk semua kumpulan kata kerja daripada pertama sehinggalah ke 10 nanti. Dia letak di akhirnya ya, untuk menunjukkan suruhan kepada perempuan. Baik, aslimi untuk perempuan, menyuruh seorang perempuan untuk menyerah. Iaitu kalau konteks agama kita beri Islam lah. Maksudnya jadilah Islam ya. Aslim iaitu serahlah kepada Allah. Kalau ramai aslimu, ditambah waw di akhirnya dan alif. Dan kalau ramai perempuan aslimna. Jadi ini kita dah, kalau faham, kita perlu menghafal je lah. Tak ada cara lain ya. Kita kena biasakan menghafal dan kita carilah ataupun jumpa teks-teks yang menggunakan wazan-wazannya. Ini untuk suruhan. Af'il, af'ili, af'ilu, af'ilna sebagai wazan dia. Kalau melarang, kita lihat di sini, la tuf'il. Ada la, kemudian ada tuf'il. Kalau perempuan, la tuf'ili. Kalau ramai, la tuf'ilu. Dan kalau ramai perempuan, la tuf'ilna. Dan kita gunakan aslam, yuslim. Nak melarang dia, kita gunakan beginilah. Jadi, la tuslim, jangan menyerah. La tuslimi, jangan menyerah. Tapi untuk perempuan, la tuslimu, jangan menyerah. Tapi untuk ramai, kamu semua lelaki, jangan menyerah. Dan kalau kamu semua perempuan, jangan menyerah. La tuslimna. Jadi inilah dia punya contoh-contoh sebagai garis pandu umum. Itu wazan dia af'il, af'ili, af'ilu, af'ilna. La tuf'il, la tuf'ili, la tuf'ilu, la tuf'ilna. Ini wazan umum. Dan contoh kita gunakan daripada perkataan ataupun kata kerja aslam. Jadilah dia aslim, aslimi, aslimu, aslimna. Dan la tuslim, la tuslimi, la tuslimu, la tuslimna. Jadi ini ialah satu contoh. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada kumpulan kelima ni, kita lihatlah dulu apa yang terdapat dalam korpus Quran Korpus yang menunjukkan kalau ada digunakan, iaitu kata kerja suruhan dan larangan bagi kumpulan yang keempat. Jadi seperti biasa, kalau kita buka website Korpus ni, corpus.quran.com, jadi kita lihat paparan pertama ni, kita pilihlah Quran Dictionary dan Morphological Search. Morphological Search ni kita pilih verb. Kita pilih verb dan kita pilih kumpulan kita sekarang ni, iaitu kumpulan keempat. Nak lihat adakah terdapat dalam Al-Quran bentuk-bentuk yang digunakan untuk menunjukkan arahan bagi kumpulan keempat dan larangan. Kalau ada lah, search, dan saya pasti ada ya. Tapi kemungkinan tak banyaklah sebagaimana yang sedang berlaku ataupun yang telah berlaku. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini semua, kalau kita lihat ni semua ialah kumpulan keempat daripada telah berlaku dan pecahan-pecahannya.
Di sini af'al ya, af'alta, an'amta, ini sebagai ulangan untuk kita mengingatkan semula ya. Af'al kalau kamu af'alta, jadi an'am kalau kamu an'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, contoh kedua di sini yu'minun. Jadi kalau seorang yu'min, kerana wazan dia yuf'ilun dan yuf'il untuk seorang. Jadi inilah digunakan untuk menunjukkan bilangan mereka lelaki yang sedang buat satu, iaitu sedang beriman ataupun beriman ya. Alladzina yu'minun bil ghaib, yang mereka yang beriman, mereka beriman dengan ghaib. Begitu juga yunfikun, wazan dia sama, dan seterusnya. Tapi sekarang kita nak cari adakah wazan yang menunjukkan kepada bentuk suruhan. Jadi di sini ada tapi di sini aminu. Aminu, jadi di sini sebenarnya aminu. Jadi kalau kita boleh lihat semula aminu, kenapa dia panjang aminu di sini? Kerana asalnya hamzah. Jadi kalau kita lihat nota kita tadi, af'ilu, yang di sini lah dia. Mana dia kata kerja ramai terus di sini ramai af'ilu, tapi asalnya ialah hamzah, iaitu aminu. Okey, kalau saya boleh tuliskan di sini sebagai contoh okey, kita tuliskan tempat di sini. Jadi af'ilu, kalau kita daripada hamzah, contohnya letak hamzah sini. Jadi asalnya ialah aminu. Af'ilu aminu. Ini asalnya. Tapi kalau kena ada dua hamzah ni, apabila dua hamzah ni, dia akan bertukar menjadi alif yang ada tanda panjang tu. Itu asalnya ialah af'ilu. Af'ilu aminu wazan dia. Tapi oleh kerana ada dua hamzah ni, dia begitulah. Dia akan berubah menjadi aminu. Aminu iaitu kata suruhan untuk berimanlah oleh kamu semua lelaki. Itulah asal daripada yang korpus yang kita lihat tadi. Baik, kita kembali lagi pada korpus untuk melihatlah sama ada tak perkataan lain yang menggunakan wazan ni sebagai suruhan. Jadi kita kembali pada korpus kita, dan kita ni sebenarnya ini amana maksud telah berlaku. Kalau amin iaitu suruhan. Anzil tidak ada di sini. Dia kena carilah satu persatu sampai kita jumpa lagi kemungkinan. Dia tidak banyak sangat digunakan untuk menunjukkan kepada makna suruhan kumpulan yang keempat. Anzil, okey, anzil alaina ma'idatan minas sama. Ini surah Al-Maidah. Anzil alaina. Itu yang saya teringatlah. Kalau kita nak lihat di sini ada tak anzil alaina ma'idatan minas sama. Dia kena carilah dah satu persatu supaya kita jumpa. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Baik, kalau tak sempat kita cari di sini, kita kemungkinanlah nanti kita boleh rujuk kepada Al-Quran, Android Al-Quran ke untuk mencari. Di sini ada satu anfiqu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang beriman, nafkahkanlah min tayyibati ma kasabtum. Ini anfiqu. Jadi anfiqu ni asalnya daripada mana wazan dia? Jadi anfiqu. Jadi kalau kita jumpa ni anfiqu dan kita telah kuasai wazan ni, kita tahulah bahawa dia ialah di sini juga af'ilu, anfiqu. Dia asal perkataannya 3 huruf. Kalau kita lihat ni af'ilu, iaitu wazan dia ialah anfiqu. Anfiqu, af'ilu, jadi asalnya ialah anfiqu nun fa qaf. Itu asalnya. Dan kita carilah daripada kamus. Kita ada kamus di sini. Dan saya pun dah sharing ni kamus. Kita cari nun fa qaf. Nun fa qaf, dan kita cari kumpulan yang keempat. Nun fa qaf. Nak tengok makna dia lah. Nun fa qaf. Di sini nun fa qaf. Kita scroll lagi sampai jumpa qaf. Ini praktikal sebagai praktikal untuk berdikari mencari makna perkataan. Di anfiqu, kita tahu dah itu suruhan. Kita dah tahu 3 huruf asalnya nun fa qaf, dan kita tengok bagaimana maknanya dipaparkan dalam kamus.
Nun fa sin, nun fa qaf. Okey, di sini ada nun fa ain, nun fa qaf di sini ya. Nun fa qaf. Apa makna nun fa qaf? Ini yang pertama, kumpulan pertama, nafaq, yanfuq, nafaq. Ini makna yang pertama. Sekarang ni kita nak cek kumpulan yang keempat. Dia dilambangkan oleh Roman ya. Ni kalau 2A ini iaitu kumpulan kedua. Dan kalau 3 Roman ni kumpulan yang ketiga. Iaitu wazan yang kita telah buat lah sebelum ni. Daripada fa'al, fa'al, fa'al. Dan sekarang kita nak cek kumpulan yang keempat iaitu af'al. Ya, af'al, kumpulan yang keempat af'al, iaitu anfaq. Anfaq maknanya telah berlaku bagi suatu perbuatan, iaitu di sini to spend, maksudnya telah membelanjakan. Tapi kalau nak suruh membelanjakan sesuatu, belanjakanlah olehmu atau bernafkahkanlah, jadi kita mesti gunakan wazan dia af'il, bukannya af'al, kerana af'al bermaksud telah membuat sesuatu. Kalau af'il ialah suruhan. Jadi itulah dia datangnya anfiq. Itu untuk seorang ya. Kalau ramai, ikutlah jadual yang telah kita bincangkan tadi. Kalau seorang, anfiq. Itu belanjakanlah kamu seorang. Kalau perempuan, anfiqi. Kamu seorang perempuan, belanjakanlah. Kalau ramai kamu semua, anfiqu, iaitu wazan dia af'ilu. Dan kalau ramai perempuan, af'ilna. Dan kalau nak melarang, ikutlah dia punya wazan ni. Gantikan saja fa'ain lam dengan nun fa qaf. Di samping kita kekalkan baris-barisnya. Dan begitulah terbentuknya wazan ataupun perkataan melarang suatu. Jadi di sini la tuf'il, kalau nak melarang daripada memberi nafkah kan suatu, kita sebut la tunfiq. Kita gantikan fa ain lam ni dengan nun fa qaf. Jadi jadilah dia la tunfiq. Dan seterusnya begitu. Kita gantikan fa ain lam dengan 3 huruf dasarnya nun fa qaf. Jadi di sini kita perlu didedahkan dulu cara membentuknya, dan kita perlulah berusaha untuk menghafal atau membiasakan. Jadi itu contoh daripada korpus kita ni yang kita jumpa di sini, anfiqu, iaitu belanjakanlah olehmu. Baik, kalau ada lagi di sini, kalau ada. Jadi begitulah saya dapat idea lah bagaimana kita nak bentuk kata suruhan dan larangan bagi kumpulan keempat. Di sini juga kita jumpa di sini kalau lihat wa ashhidu idza tabaya'tum, dan ambillah saksi. Ashhidu, dia bukan wazan telah berlaku. Kalau telah berlaku, ashhadu panjang. Tapi kalau nak menyuruh, ashhidu, jadi wazan dia lah af'ilu, sebagaimana anfiqu tadi. Ini ashhidu bermaksud ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Ini dia punya suruhan itu perintah lah. Okey, ada lagi tidak? Tak ada nampaknya di sini. Ataupun kena carilah satu persatu ya. Jadi tapi yang penting kita faham cara dia, bagaimana dia dibentuk untuk menyuruh menggunakan kumpulan kata kerja yang keempat tu. Okey, di sini ada satu lagi. Fa amsiku, daripada kalau kata kerja telah berlaku fa amsaku, ni fa'amsiku, maksudnya peganglah mereka, ataupun di sini disebut retain them, peganglah, maksudnya kita jaga dia sampailah tiba masa tertentu. Ini berhubung dengan ayat tentang talak. Jadi fa'amsiku, jadi wazan dia af'ilu, jadi 3 huruf asalnya lam mim sin kaf. Amsiku untuk membentuk kata suruhan. Baik, dan seterusnya lah, saya rasa insya-Allah kita boleh cari sendiri untuk memahirkan lagi. Kerana sekarang ni kita sedang membincangkan cara nak menunjukkan bagaimana membentuk kata kerja suruhan daripada wazan kumpulan kata kerja keempat, iaitu af'al yuf'il. Baik, itu ialah untuk kumpulan keempat. Dan kita teruskan pada kumpulan kelima, iaitu kumpulan kelima kita ialah tafa'al. Tafa'al, dan kita catat di sini kata kerja sedang berlaku dia yatafa'al, yatafa'al. Sebagai kerana daripada sinilah akan terbentuk kata suruhan dan larangan nanti. Jadi kalau kita gunakan kataan taqaddam, kata kerja sedang berlaku dia ialah yataqaddam,
taqaddam. Taqaddam telah berlaku, yataqaddam sedang berlaku. Daripada yataqaddam ni barulah kita bentuk kata suruhan, iaitu dengan membuang huruf ya di sini. Dan tinggallah dia, kalau kita buang di sini, tinggallah dia ta, qaf, dal, bersabdu dan mim. Itulah dia. Ini wazan dia. Jadi itu cara kita membentuk kata kerja suruhan, iaitu dengan membuang huruf ya, huruf awal bagi kata kerja sedang berlaku. Jadi di sini wazan dia yang umum tafa'al untuk lelaki. Kalau perempuan tafa'ali, sama je letak ya di akhirnya. Kalau ramai tafa'alu, dan kalau ramai perempuan tafa'alna. Ini menyuruh ya. Jadi kalau makna taqaddam ni ialah maralah ke hadapan ya, ke depan lah. Dia kalau nak suruh seorang lelaki ke depan, taqaddam. Mungkin ada pelajar duduk belakang, kita nak suruh dia ke depan, taqaddam ya Ahmad. Maksudnya tampillah ke depan Ahmad. Itu untuk lelaki lah. Kalau perempuan taqaddami, sebagaimana wazan tafa'ali. Kalau ramai tafa'alu, taqaddamu, dan kalau ramai perempuan tafa'alna, taqaddamna. Samalah sistem dia. Jadi kita dah tahu bagaimana imbuhan-imbuhan tu digunakan untuk menunjuk kepada seorang lelaki atau seorang perempuan, ataupun ramai lelaki dan ramai perempuan. Kita boleh kiaskan daripada wazan asal tafa'al, yatafa'al, dan kalau nak menyuruh tafa'al saja. Sama dia, bentuk dia dengan kata kerja telah berlaku, tetapi konteks ayat akan menunjukkan sama ada kita maksudkan telah membuat sesuatu ataupun suruhan untuk buat sesuatu. Jadi ini sebagai perbahasan umum ya. Baik, kalau nak melarang samalah la, kemudian letak tatafa'al. Jadi letak la tataqaddam, ditambah ta di awalnya ya, untuk menunjukkan larangan ni. La tataqaddam untuk lelaki, perempuan la tataqaddami, untuk ramai la tataqaddamu, dan untuk ramai perempuan la tataqaddamna. Jadi ini wazan dia sama lah, wazan dia, sistem dia sama. Jadi kalau kita boleh tahu, kita boleh hafal bentuk dia, insya-Allah kita boleh gunakannya untuk mengkiaskan pada perkataan-perkataan lain. Kita nak lihat juga, kita nak lihat korpus dengan melihat contoh-contoh kalau ada bagi kata kerja kumpulan kelima. Jadi kita pergi kepada awalnya, Quran Dictionary Morphological Search, pilih part of speech verb dan pilih form dia, iaitu nombor 5. Dan bila kita search, dia akan papar kalau semua perkataan yang terbentuk daripada wazan ataupun daripada kumpulan kata kerja yang kelima. Tetapi kemungkinanlah tak ada untuk untuk menyuruh atau larang, ataupun tak banyak. Jadi kena carilah satu persatu. Jadi kalau di sini yatafajjaru, yatafajjar ini kata kerja sedang berlaku. Sebagaimana kita dah buat sebelum ni lah. Ini yashaqqaqu ni ada perbahasan dia kerana dia digugurkan. Kerana ada dua yatashaqqaq sebenarnya, yatashaqqaq, tapi ada sebab-sebab dia gugurkan ta tu, tinggal ada yashaqqaqu. Baik, kalau kita cari lagi, fatamannau. Fatamannau pun juga menyuruh tapi di sini ada huruf lemah di akhirnya, itu asalnya ya, fatamannayu. Fatamannayu iaitu tafa'alu, tamannayu. Tapi ada huruf lemah. Huruf lemah ni kita KIV dulu kita nak cari yang yang tanpa huruf lemah dulu. Jadi di sini menyuruh juga, iaitu berangan-anganlah ataupun berharap-harapkanlah. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Di sini dia wish, iaitu mengharapkanlah maut kalau kamu orang yang benar. Kalau kamu mendakwa bahawa dari akhirat itu ialah untuk kamu saja, sepatutnya kamu bercita-citalah untuk mati kalau kamu benar. Kerana itulah tempat kebahagiaan. Ini dirujuk pada orang Yahudi ataupun Nasrani. Jadi kita lihat kalau ada lagi yang menyuruh, yang kemungkinan Rabbana taqabbal, di sini ada taqabbal. Apa makna taqabbal ataupun apa wazan dia? Tafa'al. Taqabbal maknanya apa? Terimalah. Wahai Tuhan kami, terimalah, taqabbal minna. Jadi di sini dia dimatikan kerana nak bezakan di antara taqabbala dan taqabbal. Jadi kalau kita sebagai perkataan, satu perkataan saja, kita boleh matikan di perkataan, tapi dalam ayat kita kena lihatlah konteks ayat tu
kita kena sebut baris akhir dia bagaimana. Jadi kalau di sini baris akhir ni mati, ini menunjuk kepada suruhan. Kalau baris akhir dia baris atas, contohnya kalau kita buang mati ni, kita letak taqabbala minna. Jadi itu bukannya suruhan, tapi itu ialah kata kerja telah berlaku, sebagaimana dalam carta kita ni. Jadi tafa'al untuk menyuruh. Jadi yang tadi itu taqabbal daripada qaf ba lam. Jadi qaf ba lam letaklah di sini, qaf ba lam. Jadilah dia taqabbal, iaitu terimalah. Kalau perempuan, tafa'ali taqabbali. Kalau ramai, tafa'alu taqabbalu. Dan kalau ramai perempuan, tafa'alna taqabbalna. Jadi kamu perempuan semua terimalah hadiah saya, contohlah ya. Jadi kita kena gunakan wazan ni lah, tafa'alna. Kalau melarang begini juga, la tatafa'al, la tataqabbal, la tataqabbal, kerana 3 huruf asalnya qaf ba lam. Ni kita kena latih lah, menggantikan bahagian fa ain lam ni, 3 huruf dasar yang asal tu. Jadi qaf ba lam, jadi nak melarang la tataqabbal. Kalau perempuan, la tataqabbali, ramai la tataqabbalu, dan ramai perempuan la tataqabbalna. Ya, saya rasa dapatlah gambaran ya. Hanya kita perlu memanglah bahasa ni kita perlu biasakan, perlu ada usaha untuk menghafal dan sebagainya. Kita cari lagi kalau ada yang menunjukkan kata kerja suruhan untuk kumpulan kata kerja yang kelima ni. Tayammamu. Ini wala, di sini satu lagi. Wala tayammamu. Jadi di sini Quran dia kadang-kadang ada kaedah yang tersendiri. Di sini sepatutnya, ataupun kalau kaedah biasa, la tatayammamu, tatafa'alu. Tapi di sini la tayammamu sahaja digunakan. Itu perbahasan khas untuk Al-Quran. Tapi di sini ialah kata larangan. Janganlah kamu mencita-citakan al-khabith minhu tunfiqu, benda yang tak elok, dan kamu bernafkahkannya. Fataqabbal yang tadilah, fataqabbal minni, maka terimalah daripada kami, daripada saya. Fataqabbal minni. Ini cerita tentang tentang Maryam ya. Dia berdoa supaya diterima dia punya nazar tu, iaitu kandungan itu, supaya dia gunakan memberi khidmat kepada Allah. Jadi fataqabbal minni, doa dia. Dan ayat seterusnya fataqabbalaha, dan Allah menerima. Ini dia telah terimanya, rabbuha, Tuhannya telah menerima doa dia tu, biqabulin hasanin dan sebagainya lah. Di sini penggunaan ni, kalau kita sebut taqabbal dengan baris mati di sini menunjukkan suruhan. Kalau kita sebut taqabbala sebagai dalam ayat ni, tafa'alaha taqabbalaha, ini menunjukkan telah berlaku. Dia adalah perbezaan di sedikit dari segi sebutannya dan dari segi maknanya, dan memang perbezaan dia sama ada daripada telah berlaku ataupun menyuruh sesuatu. Baik, itu ialah sebagai beberapa contoh yang ada. Kita lihat ni, kalau ada kita boleh bincangkan sedikit. Fatawakkal 'ala Allah, ya. Fatawakkal 'ala Allah. Fa idza 'azamta fatawakkal. Ini wazannya tafa'al. Fa idza 'azamta fatafa'al, wazan dia. Fatawakkal. Jadi 3 huruf asalnya ialah waw, kaf, lam. Jadi ini satu contoh lain. Fatabayyanu, ini sama ya. Fatabayyanu tafa'alu. Itu tabayyanu, wazan dia ialah wazan tafa'alu di sini ya. Tafa'alu, ramailah. Fatabayyanu fatafa'alu, sama wazan dia. Itu untuk menyuruh, itu untuk tabayyun ya. Kita dah sebutlah perkataan itu tabayyun. Itu untuk cari sama ada betul tak betulnya. Jangan terima bulat-bulat. Baik, saya rasa dah nampaklah dia punya cara-cara dia, ataupun bagaimana untuk membentuk kata suruhan dan larangan daripada kumpulan kata kerja kelima. Dan kalau seterusnya kumpulan kata kerja ke-6,
dan seterusnya. Saya rasa kita terpaksa tangguhkan ke sesi akan datang kerana masa tidak mengizinkan. Tinggal kurang seminit ni. Jadi saya rasa setakat ini dulu, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.